Tiga orang sahabat yang tidak menyertai Nabi SAW ke Tabuk dan taubat mereka. Dalam peperangan Tabuk, selain daripada mereka yang telah diuzurkan, terdapat lebih daripada 80 orang munafik daripada kalangan Ansar dan hampir sebanyak itu juga daripada kalangan-kalangan orang Badui yang tidak menyertai peperangan. Di samping itu, terdapat satu kumpulan besar daripada mereka yang tinggal di luar Madinah yang bukan setakat tidak bersama orang-orang Islam, sebaliknya mereka menghalang orang lain dengan mengatakan la tanfiru fil harri, yang bermaksud jangan pergi dalam keadaan panas. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah, yang maksudnya katakanlah api Jahanam lebih panas lagi. Selain daripada mereka itu, terdapat tiga orang sahabat yang benar-benar Islam yang tidak menyertai peperangan itu tanpa sebarang uzur yang kuat. Mereka ialah Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Murarrah bin Rabbi radhiyallahu anhu. Mereka bertiga tertinggal bukan kerana kemunafikan atau sebarang uzur, bahkan kemewahanlah yang menjadi sebab ketinggalan mereka. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu akan menceritakan segala yang telah berlaku tentang peristiwa ini secara terperinci. Kebun kurma Sayyidina Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu sedang berbuah lebat. Beliau telah berfikir, sekiranya aku pergi maka semua ini akan sia-sia. Aku sentiasa menyertai pelbagai peperangan, maka tidak menjadi kesalahan jika aku tertinggal pada kali ini. Oleh sebab itu, beliau tidak menyertai peperangan tersebut. Namun demikian, setelah sedar, beliau telah menyedekahkan semua kebunnya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebun itulah yang menjadi sebab beliau tertinggal. Sementara Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu pula, pada masa itu beliau sibuk melayani saudara maranya yang secara kebetulan telah datang berhimpun di Madinah setelah lama berpergian ke merata tempat. Beliau pun telah berfikir, aku selalu menyertai peperangan, apa salahnya hanya pada kali ini aku tidak pergi. Kerana itulah beliau tidak menyertai peperangan tersebut. Apabila telah sedar, beliau berniat untuk memutuskan perhubungan dengan semua kaum keluarganya, kerana perhubungan itulah yang menjadi punca beliau tidak menyertai peperangan tersebut. Kisah Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu banyak didapati dalam hadis-hadis. Beliau selalu menceritakan segala yang beliau alami dengan panjang lebar. Beliau berkata, tidak pernah aku mempunyai kekuatan dan harta dalam mana-mana peperangan pun sebelum ini sebagaimana keadaan aku semasa peperangan Tabuk. Pada masa itu, saya memiliki 2 ekor unta untuk diri saya sendiri. Sebelum ini tidak pernah saya mendapat peluang untuk memiliki 2 ekor unta. Selalunya baginda SAW tidak menjelaskan tempat peperangan akan berlaku. Sebaliknya baginda SAW akan bertanya tentang arah-arah lain. Namun demikian, untuk peperangan ini oleh sebab cuaca yang sangat panas dan perjalanan yang sangat jauh serta bilangan musuh yang ramai, maka baginda SAW telah membuat pengisytiharan terbuka tempat peperangan supaya orang ramai membuat persediaan. Oleh itu, satu jemaah yang besar telah bersedia sukar untuk menulis nama-nama mereka dalam buku-buku catatan. Perhimpunan telah menjadi begitu besar. Seandainya ada orang yang ingin menyorok untuk melepaskan diri daripada berperang dan supaya tidak dapat dikesan, maka tidak susah baginya. Di samping itu, buah-buah tamar sudah masak. Setiap hari saya pun berniat untuk menyediakan bekalan perjalanan sejak pagi lagi.
Tetapi sehingga petang tidak ada apa-apa pun yang tersedia. Walau bagaimanapun saya terus berfikir dalam hati bahawa saya ada kemudahan. Sekiranya saya mentekadkan azam, maka segala bekalan akan tersedia. Sehingga waktu Rasulullah SAW bertolak bersama kaum muslimin yang lain, bekalan perjalanan saya masih belum tersedia. Namun demikian, saya masih berfikir dalam sehari dua saya akan bersedia dan akan pergi menyertai Nabi SAW. Demikianlah berlaku hari demi hari silih berganti hingga hampir tiba masa Nabi SAW sampai ke Tabuk. Pada masa itu saya pun masih berusaha menyediakan bekalan tetapi tidak juga berjaya. Apabila saya melihat di sekitar Madinah, saya mendapati mereka yang telah dikenali dengan kemunafikan ataupun mereka yang telah benar-benar uzur sahaja yang tinggal. Apabila Rasulullah SAW tiba di Tabuk, Baginda SAW telah bertanya, Ka'ab tidak kelihatan pun apa yang telah berlaku. Seorang lelaki telah menjawab, kebanggaan terhadap kemewahan hidup telah menghalang beliau. Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, dia telah mengatakan sesuatu yang silap. Sejauh yang kami tahu, Ka'ab ialah seorang yang baik. Rasulullah SAW sama sekali diam dan tidak berkata apa-apa. Sehinggalah beberapa hari kemudian, saya telah mendengar berita tentang kepulangan baginda SAW. Berita itu menyebabkan saya risau dan runsing serta berfikir panjang. Dalam hati saya terlintas berbagai-bagai alasan yang direka dan dusta untuk menyelamatkan diri saya daripada kemarahan baginda SAW, dan selepas itu saya akan meminta maaf daripada baginda SAW. Saya juga bermusyawarah dengan orang-orang yang bijaksana daripada kalangan keluarga saya. Namun setelah saya mengetahui Nabi SAW akan pulang, maka hati saya telah membuat keputusan bahawa tanpa sifat benar, tidak ada satu perkara pun yang boleh memberi pelepasan kepada saya. Dan saya juga tidak dan saya juga telah bertekad untuk bercakap benar. Menjadi kebiasaan Rasulullah SAW apabila pulang dari mana-mana peperangan, mula-mula sekali baginda SAW akan pergi ke masjid dan menunaikan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Baginda SAW akan berada di sana beberapa ketika untuk bertemu dengan orang ramai. Pada hari itu pun baginda SAW telah pergi ke masjid sebagaimana biasa, dan orang-orang munafik mula datang dan dengan bersumpah mereka mengemukakan alasan mereka yang dusta. Baginda SAW menerima keadaan zahir mereka dan menyerah urusan batin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada itu saya pun telah sampai dan memberi salam kepada baginda SAW. Rasulullah telah tersenyum dengan senyuman yang marah dan kemudian baginda SAW berpaling daripada saya. Saya telah berkata, wahai Rasulullah, Tuhan berpaling daripada saya. Saya bersumpah dengan nama Allah, bukanlah saya seorang munafik dan tidak juga ada keraguan terhadap iman saya. Nabi berkata, datanglah ke sini. Saya telah menghampiri baginda SAW dan terus duduk. Baginda SAW bertanya, apakah yang telah menghalang kamu? Tidakkah kamu telah membeli beberapa ekor unta? Saya telah menjawab, wahai Rasulullah, seandainya pada masa ini saya berada di sisi mana-mana ahli dunia, saya berkeyakinan akan mendapat pelepasan daripada keadaan ini daripada dengan alasan yang boleh diterima akal, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kefasihan bercakap kepada saya. Apabila bersama Tuhan, saya mengetahui bahawa sekiranya hari ini saya dapat menyukakan Tuhan dengan pembohongan, tidak lama nanti Allah akan memurkai saya. Jika saya berterus terang dengan Tuhan, maka Tuhan akan memarahi saya, tetapi kemarahan itu tidak lama.
Allah akan menghilangkan kemarahan Tuhan. Oleh sebab itulah saya berterus terang, demi Allah, saya tidak apa-apa keuzuran dan sebelum ini saya tidak pernah mengecap kelapangan dan kesenangan seperti sekarang ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dia bercakap benar. Kemudian baginda SAW bersabda kepada saya, pergilah kamu, keputusan untuk kamu akan dibuat sendiri oleh Allah. Setelah meninggalkan majlis itu, ramai daripada kalangan kaum saya datang dan mencemuh. Sebelum ini kamu tidak pernah melakukan apa-apa dosa. Sekiranya kamu memberi alasan, kemudian kamu memohon agar baginda SAW beristighfar untuk kamu, maka kamu istighfar maka istighfar baginda SAW sudah cukup untuk kamu. Saya telah bertanya kepada mereka, ada sesiapa lagi yang diperlukan seumpama itu? Orang ramai memberitahu bahawa ada dua orang lelaki diperlakukan seperti itu. Mereka juga bercakap sebagaimana kamu cakap dan mendapat jawapan yang sama sebagaimana yang kamu dapat. Mereka ialah Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Saya lihat mereka ialah dua lelaki yang soleh dan juga badri, serta mengalami keadaan yang sama seperti saya. Rasulullah SAW juga telah melarang orang ramai daripada bercakap-cakap dengan kami bertiga. Badri di sini bermaksud ialah Badri ialah gelaran bagi setiap sahabat yang telah menyertai peperangan Badar. Keunggulan dan kemuliaan mereka adalah diakui. Terdapat banyak hadis yang menerangkan kelebihan mereka, keampunan untuk mereka dan mereka memperoleh berita gembira, keridaan daripada Allah. Satu satu peraturan umum ialah bahawa kita akan memarahi seseorang yang ada hubungan dengan kita dan peringatan akan diberikan kepada orang yang sanggup menerima peringatan, sementara orang yang tidak mempunyai keupayaan untuk menerima islah dan pembaikan, maka siapakah yang sanggup memberi peringatan kepadanya? Saidina Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan lagi, dengan sebab larangan Rasulullah SAW itu, orang ramai tidak bercakap dengan kami dan mula menjauhkan diri daripada kami, seolah-olah dunia telah berubah sehinggakan saya berasa bahawa bumi yang sedemikian luas telah menjadi sempit untuk saya. Setiap orang terasa asing bagi saya. Perkara yang paling saya runsingkan ialah sekiranya saya meninggal dunia dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW tidak akan sembahyangkan saya, dan kalaulah Rasulullah SAW yang wafat dahulu, maka saya akan tinggal dalam keadaan demikian selama-lamanya. Tiada sesiapa pun yang akan bercakap dengan saya dan tiada sesiapa pun yang akan menyembahyangkan jenazah saya. Siapakah yang berani melawan perintah baginda SAW? Ringkasnya, kami berada dalam keadaan sedemikian selama 50 hari. Sejak mula lagi, kedua-dua kawan saya itu hanya tinggal di rumah mengurungkan diri. Saya ialah orang yang paling tabah dalam kalangan mereka. Saya ke sana ke sini, pergi ke pasar, menyertai solat berjemaah, tetapi tiada seorang pun bercakap dengan saya. Kadang-kadang saya menghadiri majlis Nabi SAW dan memberikan salam kepada baginda SAW dengan penuh perhatian. Saya merenung, adakah bibir baginda SAW bergerak kerana menjawab salam saya. Setelah selesai solat fardu, saya akan mendekati baginda SAW untuk solat sunat dan mata saya mencuri-curi mengerling sama ada baginda SAW memandang saya atau tidak. Apabila saya dalam keadaan solat, baginda SAW memandang saya, dan apabila saya berpaling ke arah baginda SAW, baginda SAW mengalihkan wajah dan memalingkan diri daripada saya. Begitulah keadaan terus berlalu.
Keadaan orang Islam tidak bercakap dengan saya sangat-sangat membebankan saya. Lalu saya pun memanjat dinding rumah Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau ialah sepupu saya dan mempunyai hubungan yang rapat dengan saya. Setelah memanjat ke atas, saya memberi salam. Beliau tidak menjawab salam saya. Seterusnya saya bertanya dengan bersumpah, "Tidakkah kamu tahu bahawa saya ini kasihkan Allah dan Rasulnya?" Soalan ini pun tidak dijawab oleh beliau. Sekali lagi saya bersumpah dan bertanya soalan yang sama. Beliau pun masih senyap dan tidak berkata apa-apa. Untuk kali ketiga, saya bersumpah dan bertanya lagi. Beliau menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mendengarkan kata-kata itu, air mata saya terus mengalir dan saya pun terus pulang. Pada suatu kali, semasa mengalami keadaan demikian, sedang saya berjalan di pasar Madinah, saya terpandang kepada seorang Qibti. Qibti ini adalah bangsa Mesir zaman dahulu yang merupakan penganut Nasrani. Dia datang ke Madinah dari Syam untuk menjual pertaniannya. Dia berkata, "Siapakah yang menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Orang ramai telah menunjukkan ke arah saya. Lalu dia datang kepada saya dan menyerahkan surat raja negeri Ghassan yang kafir itu kepada saya. Dalam surat itu tertulis, Kamu telah mendapat maklumat bahawa Tuhan kami telah mendapat maklumat bahawa Tuhan kamu tidak menganiaya kamu. Semoga Allah tidak meletakkan kamu di tempat yang hina dan tidak juga mensia-siakan kamu. Datanglah kepada kami akan membantu kamu. Sudah menjadi kebiasaan dunia bahawa apabila ada orang yang bertanggungjawab membuat teguran terhadap orang bawahannya, maka orang yang mempunyai kepentingan diri akan mengambil kesempatan untuk merosakkan keadaan. Mereka berpura-pura mereka berpura-pura menunjukkan perasaan belas kasihan dan dengan perkataan-perkataan sedemikian yang mengapi-apikan keadaan. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sebaik saja saya membaca surat itu, saya terus mengucap, Innallaha wa inna ilaihi raji'un. Keadaan saya telah menjadikan sedemikian rupa sehingga kan orang kafir pun ingin memancing saya dan merancang untuk menghalang saya daripada Islam dengan berbagai-bagai cara. Ini sebenarnya satu lagi musibah yang menimpa mereka. Saya telah membawa surat itu dan terus mencampakkan surat itu ke dalam api dapur yang menyala. Selepas itu saya terus pergi menemui Rasulullah dan berkata, sikap Tuhan tidak mengindahkan saya menyebabkan saya dalam keadaan yang begitu dahsyat sehingga orang kafir pun tamak untuk memesongkan saya. Setelah 40 hari berlalu dalam keadaan demikian, datanglah seorang utusan Nabi SAW kepada saya dengan membawa perintah daripada baginda SAW supaya saya meninggalkan isteri saya. Saya telah bertanya, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh Nabi SAW? Adakah saya harus menceraikannya? Jawab beliau, tidak. Cuma asingkan diri daripadanya. Utusan yang sama juga telah pergi menemui dua kawan saya dengan membawa perintah yang sama. Saya telah berkata kepada isteri saya, pergilah kepada keluargamu, tinggallah di sana sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan terhadap perkara ini. Isteri Saidina Hilal radhiyallahu anhu telah pergi berjumpa Nabi SAW dan memohon kepada baginda SAW. Hilal ialah seorang yang sangat tua. Jika tiada orang yang menguruskan beliau, maka beliau akan binasa. Sekiranya tidak keberatan bagi pihak Tuhan, izinkanlah saya untuk melakukan sedikit sebanyak khidmat untuk beliau. Rasulullah bersabda, tidak ada halangan sekiranya kamu tidak bersetubuh. Beliau berkata, ya Rasulullah, beliau sudah tidak ada keinginan untuk itu semenjak peristiwa itu berlaku sehingga hari ini. Beliau hanya menghabiskan masa dengan menangis.